pendidikan yang tercicir daripada sistem pendidikan. Murid keciciran dan berisiko Faktor yang menyumbang berkeciciran murid dan keciciran pembelajaran. Keciciran murid ini pada pandangan saya dia merujuk kepada murid yang tidak berjaya menamatkan pengajian sehingga ke tingkatan 5. Maksudnya di sini murid itu akan berhenti bersekolah pada tingkatan 1 ke tingkatan 2 ke tanpa memiliki sijil SPM lah. Menurut Akta Pendidikan 1996, keciciran membawa maksud pelajar yang tidak mengikuti pendidikan wajib, iaitu pembelajaran di sekolah, atau pelajar yang tidak hadir ke sekolah melebihi 3 hari berturut-turut. Akan tetapi, bukan kerana tidak hadir ke sekolah kerana masalah kesihatan. Objektif bagi tajuk kami adalah: pertama, mengenal pasti pemahaman guru mengenai konsep keciciran murid dalam pembelajaran. Kedua, mengenal pasti faktor-faktor utama yang menyumbang kepada berlakunya keciciran murid. Ketiga, membincangkan strategi yang digunakan oleh pihak sekolah dalam menangani murid yang berisiko mengalami keciciran dalam pembelajaran. Keempat, menilai kesan-kesan keciciran murid terhadap negara, masyarakat dan perkembangan diri mereka. Kelima, menganalisis peranan ibu bapa atau keluarga dalam membantu mengurangkan isu keciciran murid dalam pembelajaran. Faktor-faktor pula adalah seperti yang berikut. Pertama, sosioekonomi keluarga murid. Kedua, pengaruh rakan sebaya. Ketiga, kurang minat belajar. Keempat, berlakunya buli di sekolah. 60% atau lebih adalah kerana kemiskinan. Kita dapati di peringkat menengah, kadar keciciran lebih tinggi. Kita sudah juga membuat lawatan ke rumah-rumah, buat outreach kepada rumah-rumah atau murid-murid yang keciciran tu. Yang utama tu adalah kemiskinan kerana kebanyakan murid-murid menengah sudah mula bekerja. Bila mereka sudah mula bekerja, mereka sudah mesti menanggung ekonomi atau sara hidup keluarga masing-masing. Jadi mereka memilih tidak meneruskan pelajaran. Jadi ini adalah satu masalah sosial yang kita mesti hadapi dan kita mesti ada cari jalan bagaimana untuk menghadapi ini. Hai, saya Daniel. Cerita ini tentang bagaimana saya dibuli. Ada sekumpulan budak lelaki di sekolah yang selalu cederakan saya tanpa sebab. Mereka akan pukul dan tumbuk saya dan ia sangat sakit. Saya tidak mahu menangis sebab saya tahu ia akan membuat mereka cederakan saya lagi. Saya sangat tertekan dan takut untuk ke sekolah. Malahan, saya berpura-pura sakit selama 2 hari. Saya tidak mahu beritahu ibu bapa saya kerana bimbang mereka risau. Dan saya juga tidak mahu beritahu cikgu kerana saya rasa ia akan memburukkan keadaan. Bagi saya tekankan faktor diri sendiri sebab ini melibatkan motivasi murid itu sendirilah. Jika sekiranya murid itu bermotivasi untuk memajukan diri dia sendiri, sudah tentunya dia akan berusaha untuk terus belajar. Jangan. Dia nak pergi mana ni sekarang? Pergi. Amak, gula 10 sen. Hey, clear!
mana ya? Saya nak tengok anak saya. Apa anak puan ada kat dalam? Puan duduk ya? Syafiq. Faktor keluarga, terutama sekali di kawasan-kawasan pedalaman, ramai ibu bapa yang kurang kesadaran mengenai dengan pentingnya akademik seorang pelajar. Kesempitan hidup yang dialami menyebabkan seorang ibu di Ampang Jajar di Butterworth terpaksa mengambil keputusan memberhentikan persekolahan 3 daripada 4 anaknya sejak awal tahun ini. Timogana Selvi, 39 tahun, membesarkan 4 anak yang berusia 8 hingga 15 tahun bersendirian selepas suaminya dipenjara 4 tahun lalu. Berikutan itu, katanya kehidupan mereka 5 beranak menjadi sukar dan perit sehingga 3 anaknya tidak lagi bersekolah sekaligus tercicir dalam pelajaran. Terdapat beberapa kesan negatif apabila murid tersebut tercicir dalam pembelajaran. Antaranya ialah menjejaskan perkembangan individu murid. Kedua, memberi kesan buruk kepada imej sekolah dan institusi pendidikan. Ketiga, memberi kesan buruk terhadap pembangunan negara. Okey, pada pandangan saya sendiri, pesan daripada keciciran itu, murid tersebut akan sukar untuk bersaing untuk mendapatkan pekerjaan, terutama sekali di sektor kerajaan ataupun swasta lah. Sebab kita sedia maklum sekarang ini sama ada swasta ataupun kerajaan pastinya akan memerlukan kelulusan untuk itu memohon apa sahaja jawatan yang ingin dimohon. Okey, dan bagi masyarakat pula sudah tentunya ianya akan mendorong kepada peningkatan pengangguran dan juga peningkatan kes-kes jenayah. Jadi tujuan ziarah Caknak ini adalah untuk kita mengenal pasti punca sebenar, masalah sebenar yang dihadapi oleh murid itu sehingga mereka tidak hadir ke sekolah. Antara yang terlibat dalam melaksanakan ziarah Caknak ini ialah guru kelas murid itu sendiri, guru konseling, guru disiplin dan juga pentadbir sekolah. Bagi saya, KTM harus memperkasakan program ataupun aktiviti yang sedang dilaksanakan oleh mereka sekarang ini, yaitu sebagai sekolah model khas komprehensif. Ini akan memberikan peluang yang cukup baik kepada murid-murid, terutama sekali murid yang tinggal di pedalaman untuk meneruskan pembelajaran mereka. Dan P9 ini dia merujuk kepada 9 tahun pembelajaran di sekolah yang samalah, di mana 6 tahun di sekolah rendah dan 3 tahun di sekolah menengah rendah. Dan bagi saya amat menyokong sekali program kementerian ini supaya murid-murid dapat meneruskan
pembelajaran mereka tanpa mengalami. Isu keciciran pelajar orang asli di kawasan pedalaman khususnya di Hulu Kelantan kini dikurangkan dengan Sekolah Model Khas Komprehensif 9 K9 dan Komprehensif 11 K11. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata kejayaan itu termasuk kehadiran 100% di catat sekolah termasuk di Pos Pasik Gua Musang. Katanya kehadiran pelajar juga bukti hasil kerjasama dan sokongan ibu bapa serta guru sekolah berkenaan. Jadi K9, K11 ini ataupun sekolah komprehensif ini akan memberikan tumpuan kepada sekolah yang di mana sekolah rendah dan sekolah menengah dalam satu premis. Jadi K9 di sekolah SK Permai ini misalnya baru saja bermula pada sesi persekolahan yang lepas. Beliau ditemui selepas meninjau Sekolah Kebangsaan Seri Permai di Pos Pasik pada program jelajah pendidikan madani sekolah murid orang asli. Sekolah Model K9 merujuk 9 tahun persekolahan dengan pelajar bersekolah dari tahun 1 hingga tingkatan 3, manakala K11 fokus pembelajaran hingga tingkatan 5. 4 sekolah K9 termasuk 3 di Terengganu iaitu SK Keruak di Besut, SK Merang di Setiu dan SK Pulau Redang selain SK Nangga Merit di Limbang, Sarawak, Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Betau di Lipis, Pahang dan SMK Long Bedian di Baram, Sarawak pula sekolah K11. Program akan diperluas ke seluruh negara bagi anak-anak orang asli dan pribumi agar tidak tercicir pendidikan. Sudah tentunya Ibu Bapa merupakan individu yang amat memainkan peranan yang penting sekali dalam pembentukan anak-anak mereka lah, terutama sekali dalam aspek pendidikan. Jadi pada saya pendidikan ini sebenarnya bermula pada ibu bapa itu sendiri dan bermula dari rumah lah. Pendidikan yang pertama adalah bermula dari rumah. Jadi jika sekiranya pendidikan dari rumah itu mantap, sudah tentunya ibu bapa akan menggalakkan ataupun menginginkan anak-anak mereka untuk terus belajarlah tanpa mengalami keciciran. Dan kebanyakan pelajar tercicir daripada sistem persekolahan sebelum sempat menjejak kaki ke sekolah menengah. Kajian Institut bagi Demokrasi dan juga Hal Ehwal Ekonomi IDS mendapati masalah keciciran paling ketara berlaku ketika tempoh peralihan kritikal pelajar daripada sekolah rendah ke menengah sehingga mencecah ribuan pelajar. Bilangan itu ketara selepas pelajar tamat menduduki peperiksaan utama seperti ujian pencapaian sekolah rendah UPSR dan peperiksaan menengah rendah PMR. Namun ia lebih kerap berlaku di kalangan pelajar berusia antara 11 hingga 12 tahun ketika peralihan daripada pendidikan di tahun 6 ke tingkatan 1. Daripada sejumlah 150 responden, kebanyakan pelajar yang tercicir adalah dari negeri Johor, Terengganu dan Lembah Kelang. Majoriti adalah pelajar Melayu diikuti Cina, India dan Bumiputera. Daripada jumlah itu, hanya 1/3 pelajar tercicir yang bekerja, manakala selebih
selebihnya tidak bekerja maupun merancang untuk menyambung pelajaran. Kajian mendapati pendapatan isi rumah sebulan meningkat bagi pelajar tercicir. Tahukah anda bahawa teori pembelajaran sosial Albert Bandura mempunyai kaitan dengan isu keciciran murid dalam pembelajaran, iaitu tingkah laku murid terbentuk melalui pemerhatian, peniruan dan interaksi sosial. Teori Bandura menjelaskan bagaimana faktor sosial dan persekitaran membentuk keciciran. Ia penting untuk merangka intervensi berasaskan pengaruh sosial oleh guru, sekolah dan keluarga. Ini teman saya namanya Yudiana. Dia kerja buat membiayai adiknya sekolah. Dia anak pertama dari 3 bersaudara. Yudi ingin sekolah. Sebelum dia berdagang, dia kerja dari tiap rumah ke rumah lain. Dari kelas 2 SMP, sudah putus sekolah. Apa tuh air bagus aja. War. Tapi orang tuanya dia bercahaya baik karena bulan bertaburan baik bintang. Pulang kerja, dia ngaji pada guru ngajinya. Setiap malam, dia ingin sekolah. Yudi berharap agar pemerintah bisa membiayai sekolahnya 100% tanpa pungutan biaya apapun.